Selamat petang, salam sejahtera. Ini perkembangan terkini daripada Istana Seri Kinabalu di Kota Kinabalu. Saudara-saudara sekalian, disahkan Haji Ji Nur sedang menghadap Tun Juhar di Istana Seri Kinabalu sekarang ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Ji Nur menghadap yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu di Kota Kinabalu pada waktu ini. Kenderaan yang membawa pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS itu dilihat memasuki perkerangan istana tepat pukul 4.22 petang sebentar tadi. Sebelum itu, saudara, saya ingin kongsikan kepada anda semua apa yang tular dalam media sosial kedudukan sementara Dewan Undangan Negeri Sabah setakat 7 Januari 2023. Di blok yang bersama Haji Ji adalah GRS seramai 21 orang ataupun 21 kerusi, Pakatan Harapan dengan 7 kerusi, dan di mana ada 5 orang daripada Barisan Nasional yang sebelum ini sudah kita beritahu tidak bersama dengan Bung Mukhtar telah pun menyatakan sokongan kepada Haji Ji Nur, dan mungkin netizen kata ada harapan 5 orang ini mungkinkah mereka akan berlompat parti menyertai parti Haji Ji Nur nanti. Selain itu, di blok bersama Haji Ji ada seorang daripada PHRS dan 1 daripada Bebas. Dengan itu, kerusi yang dimiliki oleh Haji Ji Nur adalah sebanyak 36 kerusi buat masa ini yang tular di media sosial. Manakala di blok bersama Safi dan Bung Mukhtar pula adalah warisan memiliki sebanyak 19 kerusi, Barisan Nasional pula dengan 12 kerusi apabila 5 daripadanya telah pun menyatakan sokongan di blok Haji Ji. Manakala yang mengejutkan kita ialah ada 8 kononnya daripada GRS yang bersama dengan Haji Ji. Sejauh mana kita tak berapa pasti. Namun demikian, kalau ini berlaku, ini akan menyebabkan Haji Ji Nur memang sudah tidak boleh pertahankan diri lagi. Manakala KDM 3 kerusi dan PBM 1 kerusi. Dengan ini, blok bersama Safi dan Bung memiliki 43 kerusi. Dan menurut apa yang diwar-warkan dalam media sosial, akan ada adun UMNO yang akan tarik sokongan kepada pengerusi perhubungan UMNO Negeri Sabah lagi dalam masa yang terdekat. Saudara-saudara sekalian, itulah dia kedudukan terkini kerusi buat sementara ini di Dewan Undangan Negeri Sabah setakat 7 Januari 2023 menurut analisis daripada awam. Dengan ini, blok bersama Haji Ji mempunyai 36 kerusi, manakala blok bersama Safi dan Bung 43 kerusi. Saudara sekalian, kita kembali semula kepada apa yang berlaku perkembangan terkini di Istana Seri Kinabalu di Kota Kinabalu. Sesi menghadap itu dipercayai bagi merungkai situasi politik semasa negeri Sabah. Semalam, kerajaan negeri di bawah pimpinan GRS dan Barisan Nasional goyah apabila pengurusi BN, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin mengumumkan menarik sokongan daripada kerajaan negeri Sabah. Hal ini susulan BN hilang kepercayaan kepada Haji Ji selaku Ketua Menteri Sabah. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, yang juga mengejutkan kita ialah apabila Safi Apdal sendiri mengakui satu hal ini yang memang tak pernah dia beritahu dan mungkin jadi kontroversi besar dalam isu rampasan kuasa ini, yaitu menurut Safi Apdal, krisis politik yang berlaku di Sabah ini adalah kerana semua salah Haji Ji. Apa yang dimaksudkan oleh Safi Apdal ini pun kita kurang pasti. Presiden warisan Safi Apdal berkata, krisis politik yang melanda Sabah pada ketika ini adalah berpunca daripada Haji Ji Nur sendiri, kata beliau. Katanya, pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS itu sebelum ini telah terdesak untuk mengekalkan jawatannya sebagai Ketua Menteri selepas Bersatu dan Perikatan Nasional PN gagal membentuk kerajaan di peringkat pusat selepas PRU 15. Beliau berkata, keabsahan Haji Ji sebagai Ketua Menteri turut dipersoalkan selepas beliau keluar daripada Bersatu baru-baru ini. Sebarang kenyataan daripada Ketua Menteri atau pengikutnya yang telah meninggalkan Bersatu untuk menenangkan hati rakyat tidak akan menghentikan spekulasi bahawa Haji Ji telah hilang kelayakan sebagai Ketua Menteri seperti termaktub dalam Perkara 6 dalam kurungan 3
dibaca dengan perkara 6 dalam kurungan 7 Perlembagaan Sabah. Perlembagaan menyatakan bahawa Ketua Menteri hendaklah dari ketua parti yang mendapat majoriti kerusi ketika PRN 16 pada 2020. Haji Jik ini bukan ahli atau ketua kepada mana-mana parti politik selepas beliau meninggalkan Bersatu, dan kenyataan beliau untuk menubuhkan parti politik baharu bukan sahaja berbentuk satu tindakan lompat parti, tetapi juga mengkhianati mandat rakyat yang telah mengundi GRS yang dinaungi Bersatu Perikatan Nasional PN, katanya dalam sidang media hari ini. Safi berkata GRS ditubuhkan oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada PRN lalu bersama BN, PN dan PBS. Seterusnya GRS didaftarkan sebagai sebuah parti politik sebelum PRU 15. Katanya ketika ini juga tidak dapat dipastikan sama ada Bersatu Sabah sebagai komponen utama GRS akan memilih untuk kekal bersama GRS. Seorang ketua menteri yang bersendirian tanpa sebarang kepastian sama ada dia mendapat sokongan majoriti adun Sabah perlu meletak jawatan seperti mana termaktub dalam perkara 6 dalam kurungan 7 Perlembagaan Sabah. Tiada siapa yang tahu sama ada Ketua Menteri pada ketika ini masih mendapat kepercayaan dan sokongan majoriti dalam DUN Sabah untuk terus menerajui kerajaan negeri sebagai Ketua Menteri Sabah, kata Bung Mukhtar, kata Safi Afdal. Majoriti adun Sabah mempunyai hak untuk memilih seorang adun bagi dilantik ke jawatan Ketua Menteri dengan menghantar satu nama calon yang diperkenankan yang di Pertuan Negeri pada bila-bila masa, katanya. Pada 10 Disember lalu, Haji Ji mengumumkan pemimpin Bersatu Sabah dan penyokong mereka meninggalkan parti itu namun kekal bersama GRS. Saudara-saudara sekalian, itulah perkembangan terkini daripada krisis politik yang berlaku di Sabah apabila disahkan Haji Ji Nur sedang menghadap Tun Juhar di Istana Seri Kinabalu, dan kita akan ketahui sama ada Haji Ji Nur benar-benar akan perlu letak jawatan ataupun beliau sendirilah yang akan bubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sekiranya Haji Ji Nur tidak berpuas hati dan mahu PRN diadakan, pasti PRN boleh diadakan dengan syarat dipersetujui atau diperkenan oleh Tun Juhar Mahiruddin selaku TYT Sabah. Namun demikian, kita mengharapkan perkara ini dapat diselesaikan, dan yang menariknya ada cadangan supaya krisis politik Sabah ini diselesaikan dengan penubuhan kerajaan perpaduan seperti di dalam kerajaan pusat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.